Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf lambat. Aku baru balik dari perpustakaan tadi. Oh. Banyaknya buku. Dah macam pula buku. Ini bukan dah buku ni. Dia dah macam kamus bergerak. Kamus bergerak pun. Orang macam ni yang kita nak. Tapi ni tebal sangat ni. Macam mana kau baca ni? Nabi Muhammad kan suka ilmu. Aku nak jadi macam Nabi Muhammad lah. Jadi apa ada pinjam buku ni? Dia ceritakan tentang peribadian Nabi Muhammad. Ni juga ceritakan tentang fizikal Nabi Muhammad dan perilakunya. Sebab itulah aku suka buku ni. Bagus kan? Itulah, bagus. Aku nak pinjam boleh? Boleh? Wah, terima kasih. Korang tengah buat apa tadi? Kita adalah just pilih-pilih. Tunggu kau. Kira-kira sama tadi. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke slot pentaksiran psikometrik bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang inventory kecerdasan pelbagai bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Haslinda binti Mat Jaiz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Khair Johari Hulu Langat, Selangor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, manis senyuman cikgu ya. Baik, terima kasih kepada Cikgu Haslinda yang sudi bersama dengan kita. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Cikgu pun manis senyumannya. Baik, terima kasih kepada kedua-dua cikgu kita yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baik, Cikgu Haslinda. Ya. Kalau kita tonton dengan elok kepada video sebentar tadi, apa sebenarnya yang dilakukan oleh murid-murid kita, cikgu? Okey, baik. Betul. Kalau kita lihat yang tadi kan, tapi sebelum tu saya nak kita tengok paparan ya. Apa yang kalau tengok pada video di sebelah sana tu, Baik. ya, tentang apa yang awak nampak bila kita sebut existential? Okey, kalau saya lihat di sana tu seperti ada gambar bertafakur, cikgu. Betul ke? Betul, ya. Baik, jadi hari ini kita akan buat kupasan ya, kupasan tentang bagaimana konstruk kecerdasan pelbagai eksistensial untuk kita ulas berdasarkan video tadi. Kita dapat lihat murid tadi melakukan studi secara berkumpulan ya. Belajar secara berkumpulan dan seorang kawannya datang lambat. Kenapa mereka datang lambat? Apa yang berlaku ialah dia pergi ke perpustakaan. Pergi ke perpustakaan untuk apa? Untuk membuat pinjaman buku, dan bukunya bukan buku calang-calang buku yang sangat-sangat bagus, buku yang berbentuk ilmiah ya. Okey. Dan kita akan lihat nanti kenapa murid ini sangat suka buku-buku yang berbentuk keagamaan yang tebal-tebal. Baik, dan mungkin untuk segmen ini juga cikgu boleh berikan maksud yang lebih jelas dan apakah ciri-ciri individu yang mempunyai konstruk ni, cikgu? Okey, baik. Jadi kalau kita lihat individu yang mempunyai konstruk eksistensial ini ialah individu yang melihat secara holistik sesuatu perkara tadi. Kalau kita lihat ya, bagaimana murid tadi apabila ditanyakan kenapa meminjam buku yang tebal-tebal, kerana dia ada tahu, dia sedar apa yang dia perlukan. Dia inginkan ilmu ya. Dalam masa yang sama mereka juga adalah individu yang sangat-sangat inginkan dan memahami nilai kebenaran, kebaikan, keindahan ya, dan sesuatu perkara yang ingin dia lakukan tu dia nak ringkaskan. Ingin orang kata supaya maklumat itu menjadi makna yang lebih besar. Contohnya tadi, macam tadi, bila kawannya bertanya,
kau baca buku tu tak tebal ke? Betul. Macam mana kau baca buku tu? Kan? Jadi katanya ikut Rasulullah. Ya. Kerana Rasulullah mencintai ilmu, ya. Mereka ni sangat cepat untuk bertindak balas juga dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kesenian, ya, seni untuk ke arah ketuhanan. Sastra ke arah ketuhanan dan kemudian ke arah falsafah, ya, rukun agama, mengetahui kewujudan tentang ketuhanan dan juga tentang kehidupan, juga tentang kematian, ya. Okey. Okey, kalau kita lihat juga cikgu, apakah ciri-ciri bagi konstruk ini? Baik, murid yang ada konstruk ini mereka mencari makna kehidupan macam tadi, mereka sangat selesa, mereka nampak kenapa perlu menuntut ilmu kan, dan juga melihat pada pengalaman Rasulullah menuntut ilmu, saya pun ingin mengikut jejak Rasulullah, ya, ingin menikmati nilai-nilai sastra, nilai-nilai adat budaya yang lain kan. Betul. Hubungan baik dengan keluarga dan rakan-rakan, tadi kita dapat lihat bagaimana murid tadi begitu mesra dengan rakan-rakannya, ya. Dan juga untuk di peringkat global kemasyarakatan, aktiviti-aktiviti begitu juga murid suka. Aktiviti yang berkaitan dengan sosial, dengan nilai-nilai politik pun murid-murid mengambil tahu, dan juga kesihatan serta kesejahteraan. Murid-murid ini sangat mementingkan secara keseluruhan hidup yang harmoni, hidup yang ke arah melihat kebahagiaan itu dari sudut ketuhanan. Betul. Dan apa tadi yang paling ketara, Luqman? Betul, kalau kita apa lihat aktiviti tadi, dia tadi? Yang antara paling ketara. Yang ketara kalau boleh kita lihat, membaca buku. Dah tebal pula tu kan. Kan, buku-buku ilmiah yang sangat tebal, tapi itulah makanan mereka. Masya Allah. Okey, jadi itulah maksud dan ciri-ciri konstruk, dan kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Teruskan bersama dengan kami dalam pentaksiran psikometrik. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot pentaksiran psikometrik. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Cikgu Haslinda, dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Farazilah. Baik, kalau kita lihat setiap pihak cikgu ada peranan masing-masing, termasuklah guru-guru. Jadi apakah peranan guru-guru dalam memahami gaya pembelajaran murid-murid yang mempunyai konstruk ini? Silakan cikgu. Baik. Okey, kalau kita lihat, ya, peranan yang boleh dimainkan oleh guru. Murid-murid yang mempunyai konstruk ini kita lihat tadi ke arah ketuhanan, ke arah spiritual, ke arah kerohanian. Jadi bagaimana kita ingin menggunakan kecerdasan yang ada ini untuk kita manfaatkan agar ia membantu murid-murid meningkatkan gaya pembelajaran mereka. Ya, kita lihat peranan guru dulu. Yang pertama, kita selalu mengadakan aktiviti yang berbentuk sumbangsaran. Betul. Perbincangan, penyoalan, sebab mereka ni mencari makna. Betul. Sentiasa mencari makna. Jadi aktiviti itu perlulah secara dua hala, ya, seperti dalam gambar, ya, kita lihat gambar bagaimana murid memberi penerangan kepada guru dalam bentuk memberi respon kepada apa yang dilihat bahan yang guru bawa, ya. Okey, jadi secara ini adalah untuk meningkatkan lagi mereka punya kepuasan mereka, untuk mereka menjelaskan lagi apa yang tersirat di hati mereka. Baik, yang kedua, ya, boleh kita lakukan ialah tugasan penyelidikan. Ya, seperti contoh, biasanya di sekolah disediakan setiap kelas wajib menyediakan sudut bacaan, dan sudut bacaan ini adalah sudut nilam di sekolah. Seluruh sekolah di Malaysia mengadakan sudut nilam di kelas masing-masing. So kita lihat murid ini, ya, sedang khusyuk membaca. Murid-murid konstruk ini sangat suka membaca. Betul. Dan kepuasan bagi mereka, ya. Okey, dan seterusnya kita lihat bagaimana aktiviti lain juga yang guru-guru boleh membuat ialah aktiviti membaca, ya, melukis, aktiviti seni, seni yang merangsang mereka untuk meluahkan, ya. Okey, kemudian dan bersyair, ya, bertadabur. Tadabbur juga ialah perkara-perkara yang membawa kepada makna yang lebih mudah sebenarnya untuk murid-murid lebih faham. Okey. Baik, seterusnya ialah peranan guru pula. Yang seterusnya ialah menyertai pertandingan. Pertandingan yang berkaitan dengan kerohanian seperti ceramah, ya. Pertandingan syarahan. Murid ini menang syarahan menjadi nakib.
nakib dalam aktiviti sumur di sekolah dan juga bacaan Yasin. Jadi ini yang membantu murid-murid puas hati mereka bila mereka berkarya dengan cara ini. Ya, betul. Jadi itu antara peranan guru-guru yang boleh dilakukan dalam kita membimbing murid-murid yang mempunyai konstrak ini. Bagaimana pula cikgu melihat aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh dilakukan oleh para ibu bapa dalam membantu murid-murid yang mempunyai konstrak ini, Cikgu Haslinda? Okey, baik. Kita lihat peranan ibu bapa pula. Di sini ada video, kita boleh lihat. Okey, jom kita tonton video yang telah disediakan. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haraja fi qalbi inni kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu pengetahuan, maka ia berada dalam jalan Allah sehingga ia kembali. Riwayat Okey, baik. Kita lihat video tadi bagaimana ibu bapa meraihkan anak yang mempunyai konstrak ini, memberi keyakinan anak yang membacakan hadis, betul. satu hari satu hadis, perkongsian selepas solat. Ini adalah cara sumangsaran yang boleh dimainkan oleh ibu bapa juga. Selain daripada itu, ibu bapa boleh mengadakan ruang perpustakaan mini di rumah supaya anak-anak boleh meneruskan minat mereka dalam bahan bacaan dan pilihlah bahan bacaan yang bersesuaian dengan anak-anak. Okey, yang ketiga ialah sama juga menggalakkan anak-anak membaca meluaskan jika anak ada kemahiran bersyair, teruskan, luaskan, masukkan mereka ke akademi-akademi yang bersesuaian. Okay. Dan yang seterusnya ialah memberi peluang kepada anak-anak untuk menyertai kem-kem yang mengasah lagi minat mereka dalam aktiviti-aktiviti kerohanian dan spiritual ini. Okey, baik. Jadi itu antara peranan kita sebagai ibu bapa yang boleh membantu anak kita yang mempunyai konstrak yang tinggi ni. Saya tertarik pada poin ataupun perkara yang bersyair, cikgu Ya. Hari ni mungkin anak kita suka menyanyi, cikgu. Betul. Bersyair ni mungkin dia kata ni orang lama punya Betul. kerja kan. Jadi adakah boleh juga kita buat satu program bukan bersyair tapi mungkin bernyanyi tapi nyanyian yang lebih ke arah ketuhanan. Bagaimana Cikgu Haslinda Ya, melihat? betul. Contohnya adalah seperti kasidah. Betul? Kan? Setuju? Ya, sebab kasidah adalah salah satu aliran baru yang membawa murid-murid menyukai, mencintai dan memartabatkan Rasulullah SAW itu. Kerana dalam kasidah dia membawa kepada puji-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah aktiviti-aktiviti yang boleh. Jadi penuhi anak-anak kita, sebab anak-anak yang konstrak ini sebenarnya anak-anak yang mempunyai kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, kerohanian yang sangat tinggi, budak-budak yang baik. Jadi kita jangan sia-siakan peluang yang ada. Luaskan lagi potensi-potensi yang ada kepada mereka. Ibu bapa yang memiliki anak konstrak begini sebenarnya Luqman sangat bertuah. Dan saya lihat Luqman pun memiliki raut wajah murid-murid yang saya lihat eksistensial tinggi ni. Mereka ya Allah sangat mudah membantu, sangat mudah. Baik cikgu, jadi itulah peranan ibu bapa yang perlu dimainkan dan sekarang kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam pentaksiran psikometrik. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam pentaksiran psikometrik. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Cikgu Haslinda dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Farazila. Baik cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Silakan. Okey, baik. Kita saksikan dulu satu video ini yang kita paparkan. Okey, jom kita lihat bingkisan video yang telah disediakan. Okey, so hari ini cikgu dah juga faham kalau kita psikometrik, hari ini kita dah tengok aktiviti, so masing-masing boleh tengok dan boleh saya nak awak tengok maka existential masing-masing berapa okey, macam kita tengok okey, kamu okey, baik. So sekarang bila kita dapat ni, apa yang perlu kita buat ialah kita kena tengok kat mana potensi kita ada.
Dalam kegiatan pelbagai ini, yang paling penting sekali kita nak tengok Okey, baik cikgu. Tadi kita sudah lihat apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid kita dalam membantu memahami gaya pembelajaran murid. Mungkin cikgu boleh ceritakan hala tuju mereka bagaimana. Silakan cikgu. Okey, baik. Tadi yang kita lihat tadi ialah paparan bagaimana peranan guru bimbingan kaunseling membantu murid melihat sejauh mana mereka punya kesesuaian untuk memilih mata pelajaran apa nanti di tingkatan 4. Murid ini adalah murid daripada kelas iltizam, iaitu murid yang mengambil subjek bahasa Arab. Baik. Jadi tingkatan 3 ya, hasil dapatan konstruk eksistensial mereka ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi di sini ya kita boleh lihat dalam kita membuat penentuan mata pelajaran untuk peringkat menengah atas, kita ada mata pelajaran teras dan ada mata pelajaran wajib. Ya, ini adalah secara umum. Dan penentuan kita ialah kita hendak pergi di mana, yang mana kita nak tujukan. Mata pelajaran elektif yang mana yang kita perlu halakan. Jadi untuk yang konstruk eksistensial ini, yang boleh kita buat ialah ya kita halakan murid ini kepada bidang bahasa, pengajian Islam, ya, kemanusiaan, sastra, ya, dan iktisas. Okey, baik. Jadi kita lihat apakah bidang-bidang yang ada di sini. Ya, kalau kita lihat elektif bahasa, pelbagai jenis kesusastraan, bahasa-bahasa yang ada, dan kita tahu sastra ialah satu benda yang sangat-sangat unik, yang sangat-sangat bukanlah mudah seperti yang kita gambarkan. Ya. Selain itu juga murid-murid boleh memilih elektif pengajian Islam. Macam murid tadi untuk sekolah saya, kelas aliran khas, memang aliran agama, mereka akan mengambil pengajian Al-Quran dan Sunnah, pengajian syariah Islamiah, ataupun murid-murid boleh mengambil subjek tasawur Islam. Ya, jadi dekat sini mereka nampak dengan lebih jelas dan lebih pasti ke mana mereka ingin pergi, dan sekiranya konstruk yang rendah dan mereka rasakan dari segi pencapaian akademik juga tidak memberansangkan, mungkin kita akan beri alternatif lain, murid menyertai aliran seni dan sebagainya. Okey. Okey, baik cikgu. Jadi itu antara senarai kumpulan mata pelajaran yang boleh diberikan fokus oleh murid-murid kita. Bagaimana pula dengan contoh ataupun tokoh yang boleh diikuti oleh murid-murid kita ni cikgu? Okey, baik. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari segi tokoh. Sebelum tu saya nak tanya dulu. Kalau Tuan punya badan sendiri, Luqman sendiri, siapa agaknya tokoh kerohanian spiritual yang Luqman sangat-sangat kagumi? Kalau saya sudah pastilah tak lain tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita belajar sirah dia begitu berakhlak cikgu. Betul ya. Okey, baik. Tadi kalau kita lihat kan bahasa-bahasa, subjek-subjek mata pelajaran yang ada semua berkaitan dengan falsafah, sastra, ya, keagamaan, dan tokoh-tokoh untuk dalam bidang ini juga ialah seperti contoh Mother Teresa, Socrates, ahli falsafah, ya, Allahyarham Syekh Yusuf Abdullah Al-Qardawi dan juga Imam Al-Ghazali. Kalau kita lihat ya secara umumnya bila kita sebut sahaja tokoh-tokoh ini, inilah ya sifat-sifat yang dimiliki oleh orang individu yang memiliki konstruk eksistensial tadi, ya. Sangat-sangat menyantuni ilmu, sangat-sangat menghargai ilmu, sangat-sangat mencintai ya kehidupan secara keseluruhannya. Ya, untuk makluman Luqman juga ya, dalam inventari kecerdasan pelbagai ini ya, sebenarnya pada permulaannya diasaskan oleh Howard Gardner hanya 8 konstruk sahaja. Namun pada tahun 2002 Smith telah menambahkan satu lagi konstruk, iaitu existentialism ini, ya, di mana eksistensial ini ialah satu konstruk untuk kita melihat kita tidak memisahkan dunia dan juga kehidupan selepas kematian dan sebagainya, lebih kepada spiritual lah ya secara keseluruhannya. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh yang telah ditunjukkan oleh Cikgu Haslinda merupakan tokoh yang hebat. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang ruang lingkup kerjaya. Jadi apakah contoh kerjaya yang ada yang boleh dimiliki ataupun
dipenuhi oleh murid yang ada konstrak ni, cikgu? Okey, terima kasih Luqman. Baik. Ya, kalau kita lihat ya peluang-peluang yang kerja yang ada. Pada awal tadi saya telah memberikan contoh bagaimana guru boleh menggunakan murid yang memiliki konstrak eksistensial ini, mereka terlibat dalam pertandingan syarahan agama. Mereka juga terlibat tadi dengan bacaan Yasin. Betul. Ya, mereka terlibat dengan menjadi nakib dan nakibah. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kerjaya yang ke arah spiritual, ke arah ketuhanan, dan kita boleh berikan contoh seperti yang paling mudah menjadi imam, betul. padri, ahli falsafah, ahli sastra, pemimpin, ahli agama, ya, dan juga kalau di dalam bidang kesenian sekalipun mereka membawa elemen-elemen kerohanian. Betul. Ya. Mereka menggunakan falsafah-falsafah yang mereka tahu, sastra-sastra kesenian yang mereka tahu itu lebih kepada ketuhanan, dan ini antara yang satu fenomena barulah dalam dunia seni. Kan kita menerapkan aspek ketuhanan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting untuk ibu bapa yang memiliki anak yang ada konstrak kecerdasan eksistensial ini, tuan-tuan sangat beruntung, ya. Dan juga guru-guru semua, ya, dan hakikatnya kita semua ada konstrak itu. Betul. Sama ada tinggi, sederhana ataupun rendah. Okey, baik cikgu. Jadi itu antara contoh kerjaya yang boleh diisi oleh murid-murid kita, dan apakah kesimpulan ringkas cikgu sebagai penutup segmen kita ini? Baik, kesimpulan saya dalam mengukur kecerdasan, ya, kita lihat ikan kita tak akan ukur mereka kehebatan dengan di atas darat, tetapi ikan kita ukur di air. Ya, monyet di atas pokok, ya, kura-kura di darat, ya, dan burung di udara. Itulah anak-anak kita. Masing-masing memiliki kelebihan yang tersendiri, dan kita gunakan, kita salurkan bakat mereka, keupayaan mereka ke arah yang sepatutnya, insya-Allah, untuk kebaikan semua. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Haslinda binti Mat Jaiz dan juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim. Saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.